Bab ke-33, pertambahan dan kekurangan iman. Dan firman Allah, kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Dan firman-Nya, hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Jika seseorang tidak menyempurnakan sesuatu, berarti ia akan kurang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, dengan sanadnya Imam Bukhari, Muslim ni perawi dia ni, Muslim bin Ibrahim. Imam Bukhari ambil daripada Muslim bin Ibrahim. Jadi kita ringkaskan baca sanad dia tu dengan mengatakan, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengucap la ilaha illallah dalam keadaan di dalam hatinya ada seberat biji bali kebajikan ataupun kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucap la ilaha illallah dalam keadaan di dalam hatinya ada seberat biji gandum kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucap la ilaha illallah dalam keadaan di dalam hatinya ada seberat zarah kebaikan. Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari berkata, kata Aban Qatadah meriwayatkan kepada kami, katanya Anas meriwayatkan kepada kami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman di tempat kebaikan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Tariq bin Syihab meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya ada seorang lelaki Yahudi berkata kepadanya, yakni kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kamu yang selalu kamu baca. Jika ia turun kepada kami orang Yahudi, niscaya kami jadikan hari itu, yakni hari turunnya ayat itu, sebagai hari raya. Umar bertanya, ayat mana satu? Dia berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Umar berkata, memang kami tahu hari itu dan tempat di mana turunnya ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Itulah hadis yang kita baca hari ini. Kita tengok dulu setakat tu. Sebelum kita masuk membincangkan tentang maksud hadis ini dan tajuk yang Imam Bukhari buat ini, moleklah kalau kita tahu tentang istilah yang digunakan oleh ulama ni. Istilah yang digunakan oleh ulama hadis dalam kitab-kitab mereka apabila meriwayatkan hadis. Mungkin sudah sebut dah dulu tapi terlupa ke ataupun ada hak tak terdengar ke, boleh jadi. Jadi beberapa istilah oleh kerana kita baca ni kitab Bukhari yang lengkap, tak ada hak kurang-kurang. Ada pun setengah-setengah tu orang panggil mukhtasar, ringkasan Sahih Bukhari. Ringkasan tu maknanya setengah-setengah hadis tidak disebutkan. Satu lagi nama tajrid Sahih Bukhari. Tajrid ni dia bawa mari hadis saja, sanad dia tu tak ada. Dan tajuk dia pun lagu lain lah tajuk dia tu. Jadi hak dalam kitab-kitab tu tak ada ni haddatsana, lepas tu hak lain-lain ni tak ada. Di sini dalam hak kitab hak asal ni dia ada belaka lah ni. Hak ni hak Bukhari hak sepenuhnya ada belaka. Jadi kalau kita perhati di sini kan, kita tengok riwayat yang mula-mula tu haddatsana Muslim bin Ibrahim. Dari segi kaedah bacaannya selalu kita baca wa bihi qala haddatsana, hak mula-mula.
Sebenarnya ni kita sudah royak dah mula-mula dulu. Wabihi itu dengannya, maksudnya. Dengannya tu maksudnya dia dengan sanadnya. Dengan sanadnya. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kami, kata perawi di bawah dia. Mana dengan sanad. Jadi seperti kita sudah bacakan dulu, saya sudah sebut dah di awal dulu sanad saya tu, nak sampai ke Nabi, sampai ke Bukhari tu. Jadi maknanya setiap kali apabila kita baca ni kira-kira tu dengan sanad tu lah. Tapi tidak sebut dah lah. Kalau sebut tu panjang benar. Setiap kali nak sampai ke hadis tu panjang benar. Jadi tidak sebut. Jadi kita sebut wabihi qala haddathana. Tu ringkas dia. Mana dengan sanad tu lah. Ingatlah sanad tu. Mana kalau saya meriwayatkan Bukhari ni sanad tu. Dengan sanad tu lah nak cerita ni. Begitu juga anak murid Imam Bukhari dan anak murid kepada anak murid dia, begitulah. Dengan sanad tu. Itu maksudnya, walaupun tak ada tulis, tapi dari segi bacaannya dia kena baca gitu. Kalau tak baca tu tak ngaji, gitu ya. Walaupun tak ada. Dia kena baca wabihi qala haddathana. Dia kena sebut wabihi qala. Mula-mula ni. Semua hadis mula-mula ni dia kena baca begitu. Itu perkara yang pertama berkenaan dengan haddathana tu. Yang keduanya, haddathana, kadang-kadang kita tengok macam tadi kan, haddathana hadis yang ke-43, Al-Hasan bin Sabbah annahu sami'a Ja'far bin Aun qala haddathana Abu al-Umais qala akhbarana. Jadi haddathana dengan akhbarana bagi Imam Muslim, bagi Imam Bukhari dan Imam Tirmizi dia serupa, tak ada beza. Boleh kita nak tukar-tukar pun tak apa. Tapi bagi Muslim tidak. Bagi Muslim tidak. Jadi kalau mengikut istilah hak asal, hak beza di antara dua tu, haddathana maksudnya apa dia? Iaitu guru baca. Misalnya saat ni kan, saya baca hadis tu. Anak murid dengar. Bila anak murid nak cerita kepada orang lain, dia kata haddathana. Maksudnya tok guru yang baca hadis itu. Dan anak murid dengar. Anak murid tu ramai, bukan seorang. Kalau anak murid tu seorang, tok guru baca haddathani. Dia kata gitu. Ni haddathana, mana anak murid ni ketika sekali dengan Imam Bukhari ni, hak terima daripada Muslim bin Ibrahim ni, di riwayat mula-mula ni kan. Begitu juga kalau riwayat yang kedua yang kita baca saat ni, Imam Bukhari ambil daripada Hasan bin Sabbah. Imam Bukhari tidak seorang ni, ramai dia. Hak sekali dengan dia ngaji ni ramai. Itu maksud dia. Kami, sebab tu dia kata kami, Muslim bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami. Makna ramai, bukan dia seorang. Tok guru baca, anak murid dengar. Kalau akhbarana, anak murid yang baca, tok guru dengar. Tok guru dengar. Di hadis ni anak murid baca, tok guru dengar. Salah seorang anak murid. Tapi anak murid tu bukan seorang, ramai. Hak je baca tu seorang. Bila hak baca seorang, dia kata akhbarana. Itu bezanya. Kalau dalam Muslim penting benar hak tu. Dia tak boleh tukar hak tu. Kalau dalam Bukhari tak apa. Tak apa tukar pun. Sebab dia kira lebih kurang. Tak apa. Sama taraf dia. Tapi kalau dalam Muslim tidak. Dia kena jaga benar. Hak tu. Hak ni akhbarana ke haddathana. Jadi apa perlunya akhbarana haddathana ni? Kalau akhbarana sebab kata saat ni lah, anak murid baca, tok guru dengar. Anak murid saat ni ramai. Kalau anak murid seorang, dia kata akhbarani. Lepas tu anak murid tu yang baca. Gitu. Inilah yang biasanya kita berjumpa dalam kitab-kitab hadis, haddathana akhbarana. Ada juga dalam setengah-setengah riwayat itu dia sebut amba'ana. Ada juga amba'ana. Ini lebih kurang dengan akhbarana juga, lebih kurang itulah. Baiklah Ustaz, sudah tu daripada dari segi istilah bahasanya, antara haddatsana, akhbarana, amba'ana, Super. mesti ada. Supernya. Hadis tu juga. Cumanya saat ni lah kita boleh tahu hak ni anak murid baca, tok guru dengar. Hak ni tok guru baca, anak murid dengar. Gitu.
Jadi bagi Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan ramai lagi yang lain, dia kata serupa ya haddatsana dengan akhbarana ni. Jadi kalau seseorang tu nak tukar, misalnya sini, kalau Imam Bukhari kata akhbarana Muslim bin Ibrahim pun boleh juga. Tak jadi masalah bagi dia. Tapi kalau dalam Muslim tidak gitu. Apa faedahnya? Faedahnya satunya kita boleh tahu waktu tu. Kita boleh tahu cara dia terima ni, kaifiat tahammul orang panggil. Itu dalam istilah ilmu hadis dia panggil kaifiat tahammul. Cara terima hadis tu lagu mana. Dengan dia baca depan tok guru, tok guru baca, kita boleh tahu waktu tu. Yang kedua, bagi Imam Muslim yang mengambil kira ada beza tu, dia kira kalau haddatsana lebih tinggi nak banding dengan akhbarana bagi dia. Sebab apa? Tok guru baca. Tok guru baca ni kira-kiranya dia tidak salah. Kira-kira sebab dia lebih kemah dengan anak murid, nak banding dengan anak murid ni. Dia lebih kemah. Lepas tu bila dia baca, takkan dia jenera. Bila dia baca, dia dalam keadaan sedar tu. Dia dalam keadaan tidak jenera. Kalau jenera tak boleh baca, anak murid akan proses lalu. Sengguk kau ataupun tersasu gila ke lain kau, anak murid akan tegur. Jadi dengan sebab tu kalau kata haddatsana lebih kemah, menunjukkan lebih kemah. Sebab satunya tok guru dia tahu hak ni baris lagu mana. Dia kira-kiranya kemungkinan tersalah tu kurang. Nak banding dengan kalau anak murid tu baca. Satu, yang keduanya dia dalam keadaan sedar. Dia sedar molek. Itu lebih dia. Kalau anak murid baca, boleh jadi tok guru kadang-kadang dia ngatuk ke, ataupun dia leka ke, dia tidak sedar kepada, dia penat ke, salah baca. Tok guru terlepas hak tu. Tak sedar, tok guru tak sedar. Boleh jadi anak murid akan anggap oleh kerana tok guru tak tegur ke apa, dia ingat betul. Padahal hak tu tidak betul. Tengok, telah tersalah ke tu. Ini kerana akhbarana lah. Kalau anak murid tu baca depan tok guru, boleh jadi anak murid melakukan kesalahan dan tok guru tak sedar pada masa tu. Tak sedar tu macam-macam lah kemungkinannya. Sebab dia manusia, boleh berlaku lah. Leka ataupun letih, tak berapa dengar molek kau, terutama kalau dia tua, dia tak dengar molek baca. Dia kamak kau baca betul dah. Jadi dia tak tegur. Jadi anak murid dia kamak kau dah tak tegur tu betul, padahal kau tak betul. Itu boleh jadi berlaku gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tok guru tidak baca, boleh jadi dia biasalah kalau tak baca, duk dengar baca ni. Ni kita baca ni bos 1-2 hadis ni tak apa. Kalau mengaji di Pakistan tu, kira nak habis dalam masa setahun. Sunan Sittah, bukan setakat Sunan Sittah lagi lah, dengan Muwatta Imam Maliknya, dengan Muwatta Imam Muhammadnya, dengan Tahawinya, macam-macam lagi. Nak perhabis belakang tu. Dan tok guru pun dia kira anak murid ni pandai dah ni, nak siapa kau perekat tu ngaji banyak dah ni, cuma nak ambil sanad je. Dengan tok guru ni baca tu gak 50 hadis sekali baca, perum baca. Jadi tok guru kadang-kadang jendera. Tok guru ni penat dah, muka tua kan. Biasanya tok guru ni tua. Ada seorang tok guru saya tu tua sangat yang mengajar Muslim, tak apa dengar semua kena duduk ni dekat speaker ni, gini. Tak dengar, jalan pun jalan lambat-lambat, kaki ni tak lagi dah. Tapi hak tu hak masih dia kau tua kau jadi dia ingat molek, tak ada apa, ingat molek cumanya telinga tak berapa itu sikit. Lepas tu bergerak-geri dia tu slow lah. Jadi kalau hak tua, tapi dia ni Maulana Idris namanya, Maulana Idris. Dia ni tak ngatuk. Kalau orang baca berapa puluh hadis pun, dia dak dia. Tak ngatuk kalau hadis dijaga benar. Itu cerita tok guru lah. Dan dia ni payah bahasa, tapi payah bahasa. Payah nak luluh. Payah nak luluh. Kalau periksa tak luluh belakang kalau dia. Sekali tu dia sana dia ada wifak. Wifak ni macam kita lah. Bahagian peperiksaan ni umum semua untuk semua universiti tu. Jadi dia ni dipilih sebagai pemeriksa. Tak apa habis. Payah dia. Nak boleh kalau pahak dia, kalau boleh dulu pun mana bisa benar tu. Payahlah dia. Lama-lama lepas tu orang tak bui dah dia. Tak jadi lagu ni. Orang tak bui ni.
Tapi dia tu lah. Kalau baca, anak murid baca dia tak ngantuk. Perhati molek. Perhati molek. Dengar molek. Tu iltizam dia lah, iltizam dia. Pada hari habis Muslim tu, jamu ni, dia jamu, dia suka. Jamu ke dia aiskrim jamunya. Jamu kan ada murid pakat makan sekali dengan dia. Aiskrim. Jadi saat ni nak cerita saat ni, kalau akhbarana ni boleh jadi tok guru ni tua, dah tua, dia letih, ataupun tidak tua pun, muda pun boleh jadi. Dia leka lah main banyak 50 hadis ni baca. 50, 30, 40 tu biasa. Di kalangan anak murid ni pilih pula. Hak mana paling cepat baca, paling tepat baca. Terah. Susuk gak? Adalah. Ni dia ni. Ni. Pilih tu kat dia lah. Baca-bacanya. Memang laju lah. Laju baca. Tapi tepat. Baris tu. Tak ada baris tak boleh. Ada baris tak boleh. Kita tak ada baris tu baca. Ya. Tak ada baris. Jadi begitulah. Bila depan tok guru ni baca, boleh jadi tok guru ni jenera ke gapo ke. Dan mungkin berlaku kesilapan. Sebab tu akhbarana ni kurang nak banding dengan haddatsana bagi Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari kata tak serupa, lebih kurang. Itu yang pertama yang kita kena tahu. Yang keduanya macam di sini, kitab ni tak apa. Sebab tapi tidak semua tepat juga kita perhati ni. Kalau hadis yang ke-42 ni kan, haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana. Dia ada qala ni sebelum haddatsana. Kalau dalam kitab hak biasa dia tak ada ni. Qala ni. Dia tak ada. Dia ada apa dia? Sa nun alif. Sana tu maksudnya haddatsana. Tu dalam kitab orang cerita kat Pakistan, hak buat ngaji. Hak buat ngaji tu haddatsana, sini dia tulis penuh ni. Dia tulis penuh. Nak suruh mudah lah. Tapi kalau dalam kitab tu sa nun alif, maksudnya haddatsana. Kalau akhbarana alif, ada hamzah datang tu hamzah lah. Lepas tu nun alif. Bukan ana. Akhbarana bacanya. Kadang-kadang kita tak biasa ni kita baca ana pula situ. Jadi sebelum tu kena kata qala. Sini dia sebut dah qala. Tetapi kalau kita tengok riwayat 43 ni, ni balik kepada hak asal, hak kebanyakan. Mula-mula tu haddatsana Al-Hasan bin Sabbah annahu sami'a Ja'far bin Aun haddatsana akhbarana. Tak ada qala. Tapi dari segi kita baca sebelum haddatsana, sebelum akhbarana tu kena qala semua. Kalau tak baca hak tu mana tak ngaji, tak tahu cara. Gitu. Banyak benda. Banyak macam sini. Kan akhbarana. Sebelum akhbarana tu tak ada qala, tapi kena kata qala. Memang gitu. Memang sudah tradisi pengajian hadis ni dalam kitab mana-mana pun dia royak lagu tu. Kena baca. Kena sebut qala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak ni cerita dah muka kita baca hak ni kan, kena tahulah apa ceritanya. Kalau kita tengok pada hadis yang ke-43 tu, wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah sami'a selalu. Sami'a lagu ni dalam kitab mana-mana pun. Tapi dari segi kita baca, kita tak boleh baca lagu tu sami'a. Kena kata annahu sami'a. Tu benda hak tak ada. Tapi kena baca. Kalau tak baca menunjukkan tak ngaji. Kalau ngaji molek, dia tahu sini tak, walaupun tak ada kena baca. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah annahu sami'a. Annahu tu ada. Annahu sami'a Ja'far bin Aun qala haddatsana. Walaupun tak ada qala, kena baca gitu. Sebab tu tadi kita baca Abul Umais qala akhbarana. Qala tu ada. Benda-benda gini dia ambil kira tu. Sebab apa? Sebab pada hakikatnya kena gitu. Pada kira-kiranya kena ada tu. Annahu sami'a. Semua baca lagu tu. Walaupun tak ada, pada tulisannya tak ada, tapi pada bacaannya ada. Kadang-kadang pada tulisannya ada, pada bacaannya tak ada. Pada bacaannya tak ada.
Dalam Quran begitu juga. Kadang-kadang tulisan ada, baca tak. Tu kena ngaji. Dengar berguru, kalau tidak tak faham. Ana unabbiukum bita. Ana unabbiukum. Tidak ana unabbiukum. Tak. Ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Misalnya, tak ada alih. Dari segi bacaan, dari segi tulisan ada. Banyaklah hak lagu tu. Hak lagu tu banyak. Tak apalah. Sekarang ni kita pergi kepada isi hadis. Kalau kita perhatikan hak ni sekali tengok tajuk yang Imam Bukhari buat ini, kita nampak berulang. Sebab apa? 2 kali dah sebelum pada ni menyebutkan iman itu bertambah dan berkurang dalam tajuk. Misalnya kita perhati sini ya. Kita tengok satunya apa ni, bahagian yang kedua ni, hak ni tak ada lah hak mula-mula tu. Tak ada hak mula-mula. Hak hadis hak mula-mula awal bab iman. Bunyal Islam ala khamsin. Yazidu wa yanqusu. Hak tu. Yazidu wa yanqusu. Dalam tajuk tu Imam Bukhari sudah sebut dah. Islam ni dibina di atas 5 asas. Ia bertambah dan berkurang. Dalam tajuk dia Imam Bukhari sebut dah situ. Lepas pada tu kita di sini tafaduli ahli iman. Ni pun tak ada sini. Tafaduli ahli iman fil a'mal. Gitu. Berbeza-beza ahli iman ini dalam amalan mereka. Tu pun tajuk tu maknanya berbeza-beza, tak serupa lah. Mana ada lebih, ada kurang. 2 tajuk telah berlalu, lebih kurang dengan tajuk ni. Sebab Bukhari ni dia hak istimewanya hak tajuk dia tu. Tajuk dia. Kalau kita tak faham ni, macam setengah-setengah kitab tu dia ambil hadis saja. Tajrid Bukhari tu dia tak masuk ni. Dalam tajrid Bukhari dia tak masuk ni. Dia ambil hadis dia saja. Jadi kita tak nampak lah kebijaksanaan Imam Bukhari tu, fiqh dia tu, kemahiran dia tu kita tak nampak. Dan maksud dia tu kita tak nampak. Hanya hadis saja. Tapi kalau hak ni semua sekali masuk. Jadi kalau kita tengok Imam Bukhari ni, dia syarat dia. Ini syarat dia, kaedah dia buat sendiri kaedah tu. Kenapa dia? Dia tidak akan mengemukakan tajuk yang berulang. Yang berulang ni maksudnya dari segi makna dia, maksud dia berulang. Kalau dari segi rupa dia berulang tak apa. Lafaz tu lah tajuk dia. Tu boleh jadi. Ada dalam Bukhari ni banyak tempat. Tetapi kalau maksud dia tu berulang, dia tak sila. Kalau dia mari, dia mesti walaupun nampak lebih kurang sama, tapi sebenarnya tidak sama. Ada beza. Dia nak bawa kita kepada ni maksud dia gini, ni maksud dia gini. Itu maksudnya. Nak kata serupa 1% tajuk dia tidak. Itu iltizam dia dalam menyusun kitab dia. Jadi kalau kita tengok dulu, Islam itu dibina di atas 5 asas. Dan Islam itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Nampak? Situ sah. Ada lebih, ada kurang. Sebab bagi Imam Bukhari ni kan Islam dengan iman serupa je dia. Boleh tukar-tukar. Jadi sana walaupun dia sebut Islam bertambah dan berkurang, serupa juga dengan ni. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada satu segi nampak. Lepas tu hak lagi, berbeza-beza ahli iman fil a'mal. Berbeza-beza, tafadul, berlebih kurang ataupun berbeza-beza, tak serupa orang-orang yang beriman ini dalam amalan. Bila dalam amalan dia tu berbeza-beza, mana ada lebih ada kurang. Sebab lebih seseorang yang beriman ni kerana amalan dia. Kalau amalan banyak, lebih. Kalau kurang, kurang. Ini menunjukkan lebih kurang juga sama, dekat-dekat tu. Jadi apa maksud dia Imam Bukhari buat gitu? Dah memang rumit lah. Sebab tu kitab Bukhari ni lah kita ada hak paling payah, hak sebenar.
Hak sebenar. Kalau nak mudah boleh tak usah sebut benda-benda tu. Tak nampak lah. Nah. Tapi kalau kita sebut, orang nampak. Apa dia mari hadis ni? Padahal hak lebih sesuai hadis tu. Kalau orang lain dia tak buat lagu tu. Hadis sesuai hak tu. Sepatutnya dia letak sini. Hak ni sepatut letak sana. Hak sesuai. Tapi dia tidak buat lagu tu. Jadi banyaklah teka-teki. Sebab orang zaman dulu, dia kitab ni koha payah, koha bernilai. Gitu. Kita tidak. Style kemudian ni tidak lagu tu. Sebab apa? Koha rekah, biar isi tu banyak. Rekah. Mestilah dia kena banyak guna kaedah-kaedah tu. Situlah menunjukkan kemahiran dia. Dan orang yang nak mengaji tu pun, dia kalau tak cukup persediaan, tak pandai, tak boleh. Dia gitu. Lepas tu dia kata firman Allah, wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan supaya bertambah-tambah iman orang yang sudah beriman itu. Maknanya kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maknanya dulu kurang. Petunjuk tu setakat tu je buih. Lepas tu tambah lagi. Hak ni pula supaya bertambah. Bertambah keimanan orang yang telah beriman itu. Maknanya beriman dah. Lepas tu bertambah lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Imam Bukhari kata, bila seseorang meninggalkan sesuatu, kesempurnaan daripada sesuatu itu berarti sesuatu tu kurang. Gapo dia nak ayak ni. Sekali kita tengok tak nampak tu. Jadi hak ni sebenarnya Imam Bukhari nak cerita di sini, iman itu berlebih dan berkurang dari segi mu'man bihi, orang panggil. Tu dalam istilah mu'man bihi. Hak tu sini. Hak dulu iman itu lebih kurang tu dari segi mana? Dari segi tarkib dia tu, susunan dia tu. Yang kedua, iman tu lebih kurang dari segi apa dia? Dari segi kaifiat dia. Dari segi hal orang yang beriman itu. Itu dia tiga macam. Baik, kita tengok sini dulu. Hak ni lebih kurang dari segi mu'man bihi ni. Gap dia mu'man bihi ni, sesuatu yang dipercayai. Hak tu kalau kita perhati, memang hak dia Islam, dia tidak mari sekaligus semua sekali. Dia tidak mari semua sekaligus. Kita kena percaya hak ni wajib, fardu atas kita. Semaya 5 waktu. Daripada awal lagi. Tak. Sebelum Mi'raj tu tak. 5 waktu ni. Maknanya kepercayaan kita bahawa semaya 5 waktu ni fardu, wajib atas kita. Hak ni kemudian. Maknanya orang yang sebelum pada tu katakanlah dia mati sebelum pada tu, tak ada terima semaya 5 waktu. Dan hak lain-lain lagi, puasa ke apa, ni pun kemudian ni. Haji ke apa kemudian tu. Walaupun ia rukun Islam, dan kita kena percaya hak ni rukun lah sekarang ni. Tapi kepada hak dulu, hak tak ada. Tidakkah dari segi mu'man bihi, apa yang dipercayainya sebagai wajib, sebagai fardu tu kurang pada masa tu? Kurang lah. Sebab kepercayaan wajib semayang tak ada sebelum Mi'raj. 5 waktu tu. Kepercayaan pergi haji ni sebagai satu rukun Islam tak ada sebelum pada wajib haji tu. Sebelum pada turun walillahi 'alan nas hajjul baiti tu tak ada. Maknanya mu'man bihi ni, apa-apa yang dipercayai oleh orang Islam ni, dia ada lebih, ada kurang. Kurang ni sebelum turun, kurang dari segi benda yang sepatutnya dipercayai. Kurang. Lepas tu banyaklah kita ni boleh dikatakan lengkap dah. Ni setelah turun al-yawma akmaltu lakum ni, semua ada berlaku dah. Sembahyang, puasa, haji, hak mana wajib, hak mana tidak wajib, tahu berlaku dah. Sempurna dah. Jadi makna dari segi mu'man bihi, apa yang perlu kita percayai lengkap dah. Cukup berlaku. Tak ada kurang. Sebelum pada sempurna tu, tidakkah kurang? Dari segi apa yang seharusnya dipercayai.
Kurang kan? Tetapi adakah kita boleh simpulkan, kita boleh faham bahawa sahabat-sahabat hak dulu tu kurang lah iman dia? Tak boleh. Tak boleh kata lagu tu. Walaupun apa yang dipercayainya sebagai wajib tu kurang daripada kita, tetapi mereka percaya secara umum. Percaya apa dia? Iaitu membenarkan bi jami'i ma ja'a bihi rasul. Mereka percaya kepada segala apa yang dibawa oleh Rasul. Hak telah bawa, hak akan bawa, dia percaya dah. Itu sifat orang mukmin. Dengan sebab itu, dia tu sendiri tidak kurang. Walaupun mu'man bihi kurang pada masa tu. Mu'man bihi tu apa yang sepatutnya dipercayai, tak ada lagi. Dia tak percaya lagi lah sembahyang 5 waktu ni fardu. Nak percaya lagu mana, tak ada lagi. Tapi dari segi keyakinan dia, sekiranya apa saja hak Nabi SAW bawa, dia akan percaya. Dari segi itu sempurna. Tapi dari segi mu'man bihi, tidak. Ada kurang, ada ketika kurang, ada ketika sempurna. Ketika sempurna ni bila? Bila Allah SWT waktu al-yawma akmaltu lakum. Sempurna. Mu'man bihi. Tapi dari segi kepercayaan orang tu kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kalau dia percaya gitu, walaupun tak mari lagi, dia percaya kalau Nabi royak, dia akan terima belaka. Bermakna iman dia tu sempurna. Tapi mu'man bihi tidak sempurna lagi. Dalam keadaan mu'man bihi tidak sempurna tu, bolehkah kita kata iman orang kemudian ni oleh kerana mu'man bihi dia sempurna, maka iman dia lebih sempurna daripada hak dulu? Boleh kita kata lagu tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab hak tu dari segi hal ataupun kaifiat, rohani, jiwa sahabat-sahabat itu, walaupun dia tak tahu banyak perkara, dia tahu sikit je. Tapi dengan tahu sikit tu kan segala-gala dia sanggup dah tu kan pada masa tu. Tapi kita tahu habis, adakah kita sanggup? Situ nak kaifiat iman itu. Dari segi gelak cerah dia tu, dari segi manis dia tu, tu orang panggil hal ataupun kaifiat imaniyah. Hak tu tak serupa. Walaupun apa, hak ni lebih kecil lada ni. Kecil. Kurang lah kita kata. Tapi pedah dia. Hak ni besar. Kau nak kira dari segi besar, memang besar lah. Tapi pedah dia, boleh apa tu? Tak boleh. Gitu. Itu hal orang panggil kaifiat. Jadi kaifiat tidak semestinya apabila kita kata mu'man bihi itu pada masa tu kurang, maka kaifiat dia kurang. Dia tak boleh lagu tu. Kalau lagu tu jadi kurang lah pula sahabat, lebih kita lah. Sedangkan sekian banyak dalam hadis, dalam Quran sebut dia tu lebih. Apa ya dijamin syurga ke apa tu, lebih lah tu. Lebih mana? Dari segi kaifiat dia tu, dari segi hal dia tu, dari segi kalau kita kata lada saat ni, pedah dia tu. Lada-lada ni orang nak geria, pedah tu lah. Pedah tu lah lebihnya, walaupun kecil pun. Gitu. Jadi serupa juga sini. Imam Bukhari nak cerita di sini tentang mu'man bihi. Sebab itu dia kata, wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maknanya dulu dia royak ada sekat ni, lepas tu tambah lagi royak lagi benda lain, goni pula. Lepas tu tambah lagi, goni pula. Tapi bagi orang yang beriman ni tambah. Kau bertambah iman ni, tak ada gapo. Kalau tak tambah, serupa je. Sebab tu dia mati dalam keadaan tak ada tahu benda-benda ni pun, tak ada apa, tak jadi masalah, tidak jadi kurang pada mereka tu. Tu Imam Bukhari nak ayat. Jangan pula kita berasa kita hidup kemudian ni setelah mu'man bihi sempurna, semestinya iman kita tu pun sempurna. Tak, tidak gitu. Tidak gitu. Tu dia nak ayat. Jadi Tuhan menambah petunjuk. Artinya dulu kurang lah, lepas tu baru tambah. Tambah ni maknanya hak dulu tak sempurna lagi, lepas tu tambah. Jadi kan hak Tuhan tambah tu kan, dia tidak sekaligus, banyak masa. Banyak masa tu, peringkat-peringkat. Itulah yang dikatakan ziyadah mu'man bihi. Mu'man bihi, supaya tambah iman orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman pada masa tu dia percaya sekarang ni. Lepas tu dengan Tuhan wajibkan haji, bertambah pula iman dia. Dengan Tuhan tambahkan zakat, bertambah pula iman dia. Gitu. Yang ni mu'man bihi dia tu bertambah. Begitu juga al-yawma akmaltu lakum dinakum. Din itu sebelum pada tu din dah.
Agama dah. Ketika hak tak sempurna lagi tu. Hukum tu. Din dah. Tapi tidak sempurna lagi. Bermakna hak sebelum pada tu kan kurang. Mu'man bihi tu. Dia nak ayatnya, apa yang kita percayai ini tidak sekaligus datangnya kepada kita. Tidak. Bahkan banyak peringkat. Ada peringkatnya kalau kita nak kira dari segi benda yang sampai kepada kita yang perlu kita percaya itu. Ada peringkatnya memang boleh kita kata kurang, tak banyak. Lepas tu kau banyak sampai akhirnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, maknanya din itu sempurna dari segi mu'man bihi. Dari segi mu'man bihi. Dari segi orang yang percaya kepada agama tu, dia boleh sempurna walaupun agama tak sempurna lagi pun, tak turun habis lagi pada masa tu. Jadi Imam Bukhari buat kesimpulan, bila seseorang tu meninggalkan sesuatu yang sempurna tu, dia tidak sempurna lagi. Dia tidak buat perhabis, tak sempurna. Makna dia kurang pada masa tu. Kita tak boleh kata agama hak sebelum pada ni kurang. Tidak pandang gitu. Maknanya apa yang diperintahkan supaya kita percayai pada masa tu kurang. Agama tu sempurna dah. Masing-masing pada masa tu. Gitu. Ada pun hak dulu tafadul ahli iman fil a'mal, berbeza-beza ahli iman ini dalam amalan tu. Apa berbeza? Berbeza tu banyak. Berbeza dari segi Allah SWT nak beri pahala, tak sama. Berbeza dari segi hak ni berasa malah kalau nak buat, hak ni berasa sedap, dan berasa sedih kalau tak boleh buat, berasa using kalau tak boleh buat. Tu kan tak serupa tu. Apa yang jadi tidak serupa? Sebab hakikat iman dia tu tidak serupa. Hak tu iman tu sendiri, kaifiat imaniyah dia tu tidak serupa. Walaupun apa bolapu tu serupa sama besar, tapi hak ni wak lain. Hak ni wak 20 misalnya, 25, hak ni 40, hak ni 60, hak ni 100, hak ni 1000, boleh jadi. Dan gitulah seterusnya. Nampak zahir serupa ahli iman ini zahir, tapi dia beza hakikat. Beza tu kenapa? Kalau nak kira dari segi benda yang dipercayai sama, mu'man bihi itu sama. Terutama macam kita sekarang ni samalah. Hak orang tu kena percaya, orang ni kena percaya sebanyak tu jugalah. Tapi apa yang berbeza? Berbeza tu pasal cahaya dia tu tidak sama. Cahaya dia tu tidak sama, kemanisan dia tu tidak sama. Hak tu yang jadi berbeza. Itu apa ni? Maksud tajuk Imam Bukhari ni. Jadi hak sebelum pada ni kaitan hak tajuk ni dengan bab sebelum pada ni. Bab sebelum pada ni iaitu amalan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka, iaitu yang seseorang lakukan secara berkekalan, kan? Dalam bab sebelum ni, ahabbud din ila Allah azza wa jalla adwamuhu, itu tajuknya. Amalan agama yang paling disukai Allah ialah yang berkekalan. Yang berkekalan. Hak tu paling Allah SWT suka. Lepas tu dia marilah hadis hak tu, kita sudah baca dah. Sekarang ni dia buat tajuk iman itu bertambah dan berkurang. Tentu sekali kita faham ada kesesuaian dengan tajuk dulu. Kalau orang tu buat secara berkekalan walaupun sikit, tidak akan jadi banyak, tidak akan bertambah iman dia tu. Iman itu nak bertambah, kemanisan cahaya dia tu nak jadi kuat apabila amal tu kuat. Kadang-kadang kalau kuat tu sementara waktu saja, seketika saja kuat, lepas tu tak jadi, tak ke mana juga. Hak naknya berkekalan. Hak berkekalan ni hak nak bertambah tu makna berterusan, secara berterusan. Dia jadi lebih juga. Hak tu kesesuaiannya dengan bab dulu. Jadi cara kita nak menambahkan iman kita, nak meningkatkan iman kita ni lagu mana? Dengan cara kita mengekali melakukan amalan-amalan yang diajarkan kepada kita. Kita berterusan buat tu. Itu caranya. Bukan dengan cara buat sekaligus. Pada ketika rajin tu, pada ketika bersemangat tu, pada ketika tu tak berhenti gomo. Tapi tak ke mana. Seperti kita sudah bincang dah dulu. Dia tak sen. Hak naknya lagu mana? Nak suruh berkekalan. Barulah pertambahan itu berkekalan. Dah tak sennya lagu mana? Tidak buat amal berkekalan. Jadi kurang sama. Kurang. Jadi kurang.
iman itu. Jadi bertambah dan berkurang ni dia bergantung kepada amalan. Jadi amalan itu yang dinafikan oleh puak-puak Murji'ah. Dia nak tolak tu lah. Sedangkan iman ni bertambah dan berkurang ni dengan gapo? Kalau kita perhati hak dulu, dengan amalan bab dulu. Berbeza ahli iman ni dengan sebab amalan. Lepas tu Imam Bukhari buat Islam ni dibina di atas 5 asas. Islam itu bertambah dan berkurang. Jadi situ Islam tu bagi Imam Bukhari tak boleh dipisahkan daripada iman. Jadi hak termasuk dalam rukun Islam tu dia tidak amalan kan dia orang panggil. Jadi amalan tu jadi bertambah iman ni. Demo kata tidak lagu tu. Iman ini tak jadi apa. Iman ini bila ada pada hak tu je. Tak buat gapo pun ataupun buat maksiat setara mana pun tidak menjejaskan iman tu. Ahli syurga lah belakangnya orang Islam ni. Jadi sepaya Yahudi lah. Jadi sepaya Yahudi lah. Kita ni jahat setara mana pun anak Tuhan semacam. Ahli syurga semacam. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Itu orang-orang Yahudi kata. Kita di anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kita jahat setara mana pun itu Murji'ah lah tu. Surga. Tak sih. Kita tak sih lagu tu. Maknanya buat jahat, buat maksiat menjejaskan iman seseorang. Buat baik meningkatkan iman seseorang itu. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi peningkatan tu duduk mana? Amal. Jadi dia mau kata tak ada kena-mena dengan amal, jauh sekali tak kena tu. Jauh sekali tak kena tu. Jadi hak dari sini Allah SWT firman wazidnahum huda. Gapo ni semua ni gapo dia hak bertambah tu. Petunjuk yang bertambah tu gapo dia dalam bentuk amalan hak banyaknya. Iman itu dia terhad sebenarnya. Iman tu dia terhad sebanyak tu lah. Mari siapa pun, malaikat pun percaya sebanyak tu lah. Sebanyak kita percaya. Nabi-nabi pun setara tu, tidak lebih. Cuma yang berbezanya dari segi tadi lah, dari segi kaifiat tu, dari segi hal itu. Tapi dari segi benda yang dipercayai sama, serupa je berlaku. Tapi amalan ni dah. Amalan dah. Kalau zaman dulu orang tak boleh buat banyak benda amalan tak boleh buat. Zaman ni boleh buat. Dia berubah-ubah, berkembang tu amalan itu. Banyak yang tidak terbayar boleh buat dulu. Lah ni boleh buat. Boleh buat. Walaupun ada khilaf kita kata misalnya zaman dulu nak kita kata nak derma, nak bui anggota kita. Hati kau, buah pinggan kau kepada orang. Boleh? Tak boleh. Tak ada jalan zaman dulu. Sebab kemajuan perubatan tak sampai ke situ. Memang membinasakan manusia saja kalau buat lagu tu. Tapi kalau dulu ni kan boleh buat tu. Bukan berkait dengan iman tu. Iman sebanyak tu lah daripada dulu panggilan ni pun. Hak berbezanya amalan. Hak kita boleh buat. Lah ni nak aku wajibkan kalau dulu kena jumpa boleh. Lah ni tak payah lagu tu. Melalui SMS pun boleh. Nah. Banyak. Amal kita boleh buat macam-macam. Berkembang amal ini. Tidak terhad, tidak terhenti. Jadi hak dengan sebab itulah kita ambil peluang. Mungkin kita ada kelemahan, ada kekurangan kita, tapi Tuhan beri banyak peluang sekarang ni untuk kita buat amal. Kalau kita boleh buat hak ni banyak dah juga. Dan dengan begitu iman kita bertambah. Iman kita meningkat. Ada kelebihan kita. Walaupun kita hidup zaman kemudian ni ada kekurangan dia nak banding dengan orang zaman dulu dari setengah-setengah segi. Dari segi sekurang-kurangnya dekat dengan Nabi, lebih dekat dengan Nabi. Memanglah. Tapi dari segi peluang untuk buat amalan banyak kita ada. Orang zaman dulu dia boleh buat kewajikan hak Nabi kata beri makan kepada orang miskin sekat mana? Sekeliling dia je. Lah ni kita nak bantu orang di Sudan kau di mana kau boleh. Tengok. Peluang untuk amalan tu luas. Sebab apa? Dengan adanya perhubungan zaman sekarang ni yang begitu canggih, alat-alat macam-macam alat-alatnya barunya, dah kemajuan dalam bidang perubatan, dalam bidang itu macam-macam kita boleh buat. Amal tu tidak terhad. Dengan sebab itu peluang ni sentiasa ada, bahkan lebih kita dapat daripada orang zaman dulu. Lebih.
Orang zaman dulu, kita sekarang ni, kalau nak kebajikan, bui minyak orang, bui minyak. Ambil pitih ni, bubur minyak kereta. Minyak motor misalnya kita kata. Orang zaman dulu nak boleh fikir. Nak kebajikan minyak. Minyak pun orang tak tahu gapo lah. Duk naik hema, duk naik kuda. Tengok. Peluang kebajikan tu banyak. Kita boleh buat lah ni. Dengan adanya penemuan baru, bahan-bahan baru, boleh tahan nak buat. Kajian kau tugas ni, kita nak kebajikan ni. Nak kebajikan ni. Kita jadi ahli pertanian misalnya. Kita boleh buat gapo dia untuk bangsa kita, untuk umat kita, untuk orang Islam. Kalau dulu banyak butir kena itu. Lah ni pada sebutir. Buatan kita buat jadi besar. Buah tu. Hasil kajian kita. Boleh pahala tu. Bukan nanti sembahyang saja. Dalam bidang masing-masing. Niat kita betul dengan maksud nak memajukan Islam, nak menaikkan orang Islam, kita boleh pahala. Terutamanya orang lain tak buat. Orang lain tak buat. Hak jadi fardu kifayah. Lebih-lebih lagi lah zaman ni. Musuh jadi sedap hati sebab senjata dia. Sebab dia sekak sangat senjata ni, tak sibuk orang Islam buat. Kalau orang Islam boleh buat, boleh buat. Jadi radar dia, gapo dia tidak berfungsi misalnya, kita boleh buat. Ataupun peluru berpandu dia tu kita boleh tangkis dengan kita buat, dengan kita sendiri buat, tidak bergantung kepada dia. Pahala besar tu benda-benda lagu tu. Amalan lah tu. Orang zaman dulu tak boleh nak buat, tak terfikir tu nak buat benda-benda lagu tu. Lah ni boleh ngaji, boleh buat. Kalau masuk bidang dia, boleh buat tu. Luas sangat amalan ini. Selain daripada tu, Imam Bukhari ni salah satu maksud dia, kalau kita perhatikan Imam Bukhari ni, dia kalau benda yang dia nak ayak, dia nak sabitkan, dan benda tu ada khilaf pula. Khilaf tu khilaf orang besar pula. Dia kadang-kadang dia mari macam-macam bentuk. Tujuan dia nak menguatkan hak dia. Misalnya dalam perkara iman ini kan, dulu kita daripada awal lagi bincang dah. Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia, dia kata iman itu basit, bukan murakkab. Iman itu tidak bertambah dan kurang. Iman itu sendiri, mengikut Imam Abu Hanifah, zat iman itu sendiri tidak bertambah dan berkurang. Yang bertambahnya kaifiat dia, kata dia, sifat dia, ia bertambah. Zat dia tu tidak bertambah. Sebanyak tu. Sebab tu orang panggil murji'ah. Setengah-setengah di ulama rijal ni dia kata Imam Abu Hanifah ni murji'ah. Sebab apa? Dia kata iman ini percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Itu je. Itu asal. Hak lain tu bukan. Juzuk, kalau nak kata juzuk pun seperti kita sudah bincang lah, tapi juzuk mukammil. Mutammim, juzuk yang menyempurnakan, bukan juzuk mukawwin yang membentuk iman itu. Gitu. Sebab kita kata manusia ni, orang panggil manusia ni ke dia, orang panggil nama dia, kita bubuh nama dia, Kadir misalnya kita kata. Gap dia, dia tu gap. Tangan ni kalau tak ada pun dia ada lagi. Jadi kalau sekali kita tengok hakikat satu orang tu nampak macam murakkab kan, terdiri daripada tangan, tersusun daripada tangan, mata, telinga dan lain-lain lagi, manusia ni. Tapi hakikat dia sah ya. Bahkan hakikat dia kita tak tahu pun. Hakikat dia, sehingga apabila mati tak ada, hancur, ada lagi orang nama Kadir ni. Sebelum ada bergabung dalam tubuh ni, daging darah ni, ada dah dia Kadir tu, ada dah. Jadi begitu juga iman, kata dia, tu iman tu basit, sehingga kita nak tahu hakikat dia pun payah. Nak tahu hakikat yang kita tahu ni, ini fenomena dia, gejala dia, kesan-kesan dia, supaya tubuh sajalah. Kalau tidak, kita nak kenal lagu mana? Memang dia pun tidak menafikan ni, tapi hakikat tu. Kalau tak ada tangan, manusia juga, cuma manusia tidak sempurna. Manusia lagi. Tak ada mata, tak boleh tengok. Manusia. Dia tu.
Cuma kurang lah. Begitu juga kalau tak ada amalan ni, kurang lah. Tapi iman tu ada. Iman tu ada, kata dia. Tengok. Situ dulu kita sudah bincang panjang dah. Situ beza. Imam Bukhari tidak kata lagu tu. Boleh katakan jumhur muhaddithin, ulama hadis tak. Iman ini murakkab. Serupa dengan Imam Syafi'i faham. Iman ini murakkab. Terdiri daripada 3 perkara. Asasnya. Percaya dalam hati, i'tiqad dalam hati. Ucapkan dengan lidah dan lakukan dengan anggota. Itu iman. Jadi Imam Bukhari nak ayat tu lah. Jadi oleh kerana dia berlawan sekarang ni dengan Imam Abu Hanifah, dengan orang-orang besar ni, hak murji'ah hak tak betul tu tak kira. Jadi murji'ah hak ni Abu Hanifah ke apa ni, ulama-ulama kata kalau ya pun murji'ah ahli sunnah orang panggil. Murji'ah ni ada 2. Murji'ah ahli sunnah ni tak apa hak ni. Sebab apa? Sebab dia pun tidak menafikan kepentingan amal tu. Cuma dia tidak kata ini sebagai juzuk yang membentuk iman, sehingga kalau tak ada amalan ni tak ada iman. Hak tu dia menafikan. Pada hakikatnya serupa juga dengan Bukhari. Cuma dia tidak kata lagu tu. Jadi sekarang ni Bukhari berhadapan dengan orang besar. Jadi cara dia nak menyabitkan hak dia mesti pelbagaikan cara. Sebab tu dia buat bab lain-lain. Maksud dia nak ayat Abdullah. Dia nak ayat Abdullah. Jadi tengok dari sudut ni, kita tengok dari sudut ni nampak iman itu tidak basit. Tu tujuan dia mari macam-macam cara ni. Jadi hak berbezanya mengikut Imam Abu Hanifah iaitu kaifiat dia, kesan dia. Dan kesan tu dia ada kaitan dengan musyahadah kadang-kadang, ada kaitan dengan ilmu, kerana kita menyaksikan sesuatu. Kita menyaksikan sesuatu. Kadang-kadang orang ni tak payah kalau Tuhan nak tunjuk lah. Tapi bukan semua orang. Adalah di satu tempat tu, betul ni memang dia berubah lah lepas pada tu orang tu. Mulanya kaki pelaga ayah, kelek ayah semua nak pelaga ayah. Lepas tu akhirnya dia berubah tu, pak ni, pak tua ni berubah jadi ahli masjid semacam. Lagu mana ayah hok dia kelek api jadi. Kalau Tuhan nak bui lah, kalau Tuhan nak tunjuk, api dia nampak. Dia pun lepas api nampak. Lepas pada tu dak dah dia. Maknanya, tapi tidak semua kalau lagu ni buat dah, tak ada lah percaya kepada perkara ghaib. Kadang-kadang Tuhan bui tu dia nak suruh mikir. Orang ni kan lemah setara mana, bodoh setara mana pun kalau berubah dia. Kadang-kadang perubahan ni berlaku dengan musyahadah. Apabila tengok dengan mata kepala sendiri, dia manusia ni boleh berlaku perubahan kepada dia. Sebab itulah iman ni kadang-kadang bertambah dengan sebab tengok. Percaya dah sebab Nabi Ibrahim tu. Bapa ya nak tanya hari ni kaifa tuhyil mautan? Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tu apa kata? Ginilah kalau nak lagu tu. Gini. Tunjuk kepadaku lagu mana engkau menghidupkan orang-orang mati lagu mana. Tuhan tanya ni, tak percaya ke? Tuhan tahu dah tanya tu pun. Percaya, tetapi supaya hati ni lebih kemah, lebih yakin. Yakin dah. Keyakinan hak setara tu padat dah untuk iman. Tapi dia nak lebih lagi, supaya hati ni jadi ada tumakninah, orang kata. Tenang hati ni. Lega rasa. Wah hati. Tuhan pun kayak gini. Dia pun tengok lagu mana burung-burung yang dicincang oleh dia, yang dia letak suku tu. Bila panggil, Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk dalam dunia ni. Dalam dunia ni Tuhan nak tunjuk pun sebab tak adil lah. Orang biasa boleh dia tunjuk. Dia tengok sendiri. Itu lebih lagi. Ada kalanya dengan orang panggil ainul yaqin. Tengok sendiri. Musyahadah. Perhati sendiri. Ada kalanya dengan ilmu. Tak tengok tapi yakin dengan ilmu. Ni pun meningkatkan iman seseorang itu juga. Meningkatkan juga. Dia jadi berubah. Jadi kalau manis kau manis lah. Kalau pedas kau pedas lah. Ini benda-benda yang menambahkan manis dan pedas, kita kata. Ini semua ni. Dan ada kalanya kalau tidak kuat ni kan, iman dah, tapi mudah sangat terbuka. Iman itu i'tiqad, aqadah, maknanya ikatan, simpulan. Uqdah, itu i'tiqad. Simpulan ni macam-macam. Ada hak kemah, ada hak tak kemah.
Ada setengah-setengah simpulan tu budak boleh buat. Boleh buka. Setengah-setengah simpulan tu pahlawan pun tak boleh buka. Kuatnya sipul tu. Hak ni tidak khusus dengan kita. Ayat ni masalah akidah ni tidak khusus dengan kita orang Islam. Kafir boleh tu juga. Hak mana kuat tu, jangan. Royak lagu mana, tak pakai. Tu pegangan. Ni sifat pegangan, tak serupa. Setengah-setengah tu mudah ya. Sikit ya cuma. Orang dia, kau orang kita kau lebih kurang, serupa. Itu keadaan hati itu. Iman itu tidak serupa. Simpulan hati itu tidak serupa. Jadi nak jadi tak serupa ni banyak faktor dia lah. Salah satunya ilmu, yang kedua je musyahadah, perhati sendiri. Hak perhati sendiri ni kadang-kadang tidak nanti benda lagu tadi tengok ayah api saat ni, nampak api tu tidak mesti gitu. Sekeliling kita ni hak dah mati semua. Mati. Ni mati, ni mati. Tinggal kita. Lagu mana? Nah, hak kita tidak mati. Ke mana? Kalau fikir hak tu banyak boleh berubah. Hak tu pun hak kita duk perhati semua tu. Duk perhati semua. Hak tu padan jangan kita duk tengok pelik-pelik. Kadang-kadang benda tu pelik sangat, tapi oleh kerana berlaku semua jadi tak pelik. Padahal hak tu pun padan dah untuk menambahkan iman, untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Padan dah hak tu. Baiklah. Kita sekarang ni pergi kepada hadis pula. Bila kita pergi kepada hadis, kita tengok perawi dia. Muslim bin Ibrahim, dia ambil daripada Hisham ambil daripada Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Siapa Muslim bin Ibrahim? Ni orang besar ni. Ulama-ulama sebut macam-macam lah. Rekap cerita kita tak sepanjang lah ni. Orang ni kalau nak kira dalam kitab ni dia orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang ni kata gini. Hak kata gini dalam kitab mana? Ada belaka, tapi nak rekap cerita lah. Jadi Yahya bin Ma'in kata thiqah ma'mun. Abu Hatim kata thiqah saduq. Muhammad bin Sa'ad kata thiqah kathir al-hadith. Ibnu Hibban kata kana minal mutqinin, di antara orang yang kemah ni. Min al-thiqatil mutqinin. Orang ni kata dia thiqah, tapi amiya bi akhir. Akhir hayat dia, di akhir hayat dia buta. Ibnu Hajar pun kata lagu tu juga, thiqah ma'mun, seorang yang boleh dipercayai dan aman kita. Tak ada benda yang kita berasa ragulah. Mukthir tu makna banyak dia meriwayatkan hadis. Amiya bi akhir, akhir hayatnya buta dia ni. Tapi cerita dia ni, dia dalam belajar ilmu hadis ni tak keluar daripada Basrah. Duduk di Basrah. Nak ayaknya ilmu banyaknya pada ketika tu. Basrah tu lah, di Iraq tu, duduk perang lah ni tu. Tak keluar daripada tu. Walaupun begitu, banyak hadis dia. Pasal apa? Sebab ramai ulama-ulama hadis pergi mari situ. Tak payah pergi ke lain. Adapun kita ni nak belajar hadis ni payah. Kena pergi keluar negeri. Kita naknya biar mudah-mudahan saya insya-Allah ramai hadis ni tak payah pergi keluar negeri. Dalam Malaysia ni. Kalau boleh dalam Kelantan ni apa dah. Jadi lagu ni lah, jadi lagu ni. Tapi nak jadi gitu dia kena usaha. Dia tidak jadi sendiri. Sampai dulu Basrah tu tak keluar dia. Imam Abu Daud berkata, "Ma rahala Muslim ila ahad wa kataba an qarib min alfi syekh." Dia ni tak pernah mengembara ke mana-mana pergi nak cari hadis ni. Setengah-setengah orang kan bergata pergi nak cari hadis. Dia tak. Namun begitu, dia telah mencatat hadis daripada hampir 1000 orang tu guru. Orang ramai lah ulama hadis ni. 1000 orang tu guru dia ambil hadis. Dia sendiri kata, saya telah menulis daripada 800 orang syekh dan saya tidak litah pun jambatan tu, kata dia. Jambatan tu di Basrah tak litah alik ni je, kata dia. Ni hak tulis, hak kata 1000 tadi, dekat 1000 tu hak dia dengar, hak dia tidak tulis lah. Jadi hak dia hak tulis tu dia catat daripada guru ni hadis ni 800. Mana ramainya ulama hadis. Dengan sebab itu cabaran pun kuat pada masa tu. Walaupun cabaran kuat kan,
macam-macam ahli bid'ah. Tapi oleh kerana ahli ilmu ramai, tak apa, tak jadi masalah. Dia boleh atasi. Seperti kita lah kalau kita kata, kalau penyakit banyak pun, kalau doktor ramai, bisa-bisa ramai, tak ada masalah. Boleh diatasi, tak payah panggil orang luar. Tapi kalau doktor sikit, penyakit banyak, tak gerak, tak tidur doktor. Gitulah. Mana ni pun lagu tu. Sebab pada masa tu Khawarij lah, Murji'ah lah, gua ni macam-macam ada. Dan berleluasa kuat pula tu, lawan dengan kerajaan, perang, guna senjata. Sekarang ni kita dengar nama nama tu Khawarij, nama Mu'tazilah, nama mana ada kumpulan. Sekarang tu pun makna kita banyak kali kita tak boleh buat Islam. Zaman dulu macam-macam cabaran pun boleh buat. Pasal apa? Pasal ramah kan, ramah hok bisa-bisa. Dia ni sangat minat kepada ilmu, bersungguh mencari ilmu, sehingga dia orang Tino pun dia ambil. Tok guru dia hok Tino pun ramah. Sebab itulah Imam Ijli mengatakan dia rawa an 70 imra'atan. Dia meriwayatkan daripada 70 orang tok guru perempuan. 70. Maknanya Tino pun ramah juga alim pada masa tu. Bersungguh ni hadis ni. Jadi dia meriwayatkan hadis daripada 70 orang perempuan. Tak apa. Gitu. Dan oleh kerana sibuk sangat dia ni mengaji, mengkaji hadis, mengajar hadis, catat hadis, tak ada nak menikah. Tak nikah dia. Ni sejarah dia. Tak menikah pas mati. Dan di antara kata-kata dia yang dinukilkan, ma ataitu halalan wala haraman qattu. Mana saya tidak buat secara halal pun tidak, secara haram pun tidak, sama sekali tak pernah. Maknanya dengan perempuan lah, berhubung dengan perempuan ini secara halal pun tak ada, secara haram pun tak ada, kata dia. Itu dia. Mengikut Imam Abu Hatim, dia katakan la yahtaju ilaih, memang dia tak perlu pun kepada perempuan itu, kepada perhubungan jenis itu dia tak perlu pun. Sebab apa? Sebab katanya oleh kerana dia ni kuat sangat bagi tumpuan kepada ilmu saat ni, nafsu dia jadi hilang. Jadi hilang, tak ada keinginan kepada perempuan tu, tak ada. Siapa setara tu? Lahirnya pada tahun 133 Hijrah dan wafatnya pada tahun 222 Hijrah. Yang kedua, perawi yang kedua atas pada dia ni Hisham Ad-Dastuwai ataupun Ad-Dastawai. Hisham, orang Basrah juga, tok guru dia, tok guru Muslim tadi. Jadi Dastuwa tu nama satu tempat sebenarnya di Ahwas, sama-sama satu kampung, satu kawasan situ. Di situ ada dia kain lah, orang buat kain di situ. Kain tu masyhur. Jadi dia jual kain tu. Rata dia meniaga kain tu. Sebab itu orang panggil Hisham Ad-Dastuwai. Bukan dia orang situ. Dah. Hisham Ad-Dastuwai. Lepas tu ramailah dia ambil hadis ni, banyaklah. Kita tidak nak sebut semua. Cuma pengakuan ulama tu pun memang hebatlah. Pengakuan Hisham, kata Syu'bah. Syu'bah tu orang anggap Amirul Mukminin dah fil hadis ni. Dia kata Hisham lebih ingat banyak lagi hadis-hadis daripada aku, daripada Qatadah. Kalau hadis daripada Qatadah, dia lebih kemah lagi. Ni Hisham haddatsana Qatadah, dia ambil daripada Qatadah. Maknanya kuat ni. Orang-orang besar pun kata dia lebih, kalau daripada Qatadah ni dia lebih. Sebab kadang-kadang orang ni dengan tok guru ni dia lebih lama, dia lebih belajar banyak, nak banding dengan orang lain. Dengan sebab tu dia lebih kemah daripada orang lain dengan tok guru tu. Dan banyak lagi lah pengakuan ulama-ulama tentang dia ni. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ni seorang tokoh ulama rijal, imam dalam ilmu rijal hadis ini. Tokoh-tokoh hadis ni, perawi-perawi hadis ni, dia imam dalam bab tu. Tanya dia tahu. Jadi dia ni kalau dia dengar hadis Hisham, tak dengar daripada orang lain pun tak apa, dah pandai dah bagi dia. Setara tu
kedudukan Hisham ni. Kalau dia tak dengar daripada orang lain pun tak kisah dah dia. Sebab apa? Pada dah kemah dah. Abu Daud At-Tayalisi, bukan Abu Daud Sijistani tu pengarang Sunan Abu Daud, tapi dia ni pun ada kitab juga. Abu Daud At-Tayalisi, dia kata Hisham Ad-Dastuwai Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dia. Maknanya kalau dalam pemerintahan dunia ni khalifah lah, khalifah. Lepas tu Imam Ahmad orang tanya gitu juga. Maknanya seorang yang lebih lah, kita tidak nak baca semua ni. Tapi ada tapi sikit. Ada setengah-setengah ulama mengatakan dia ni qadari, berfahaman qadariyah, berfahaman qadari. Ibnu Sa'ad berkata wa kana thiqatan thabtan fil hadis. Dia ni seorang yang boleh dipercayai dan kukuh di dalam hadis. Hujjah dia ni. Illa annahu yurma bil qadar. Cuma dia ni dituduh berfahaman qadar. Begitu juga Imam Ijli rahmatullahi alaih berkata, kana yaqulu bil qadar wa lam yakun yad'u ilaih. Dia ni berfahaman qadariyah, tetapi dia tidak ajak orang kepada fahaman qadariyah. Begitu juga Yahya bin Ma'in pun ada dinukilkan berpendapat begitu tentang dia. Tetapi mengikut Imam Zahabinya, dia kata memang dia berfaham begitu, tetapi akhirnya dia meninggalkan. Mana dia bertaubat? Dia bertaubat ataupun dia meninggalkan pendapat itu. Yang kedua, ulama mengatakan ahli bid'ah, ahli qadariyah ni ahli bid'ah lah juga. Ahli bid'ah ni kalaulah dia tu tidak mengajak orang kepada bid'ah dia, dan kena tengok bid'ah dia tu setara mana. Kalau tidak seberat mana, kita boleh terima lagi riwayat daripada dia. Syaratnya dia tidak membawa kepada fahaman dia, tidak dakwah orang kepada fahaman dia, dan riwayat yang dia kemukakan itu tidak menyokong fahaman dia. Itu syarat. Jadi dia ni termasuk dalam hak tu. Jadi bukan seorang dua ni yang dikatakan berpendapat berfahaman qadariyah ni. Kalau mengikut Yahya bin Ma'in, dia kata bukan dia seorang. Qatadah lagu tu, Hisham Ad-Dastuwai, dia ni lah. Sa'id bin Abi Arubah, Abdul Warith, ramai lagi perawi-perawi yang diterima oleh Imam Bukhari ni sendiri. Mereka ini berfahaman qadariyah juga. Jadi ulama-ulama terima ni. Cuba kita kena tahu sekarang ni, apa dia kat maksud qadariyah ni? Maksud qadariyah ni, kalau qadariyah hak kita tengok dalam kitab-kitab firaq tu, hak tu berat, hak tu tidak Islam tu, hak tu hak ni tidak sampai gitu. Sebab tu dia istilah kitab-kitab ni beza daripada hak istilah kemudian. Hak tu kita kena tahu. Sebab kita bincang masalah Syiah lah. Syiah kalau hak dulu lain, hak kemudian ni lain. Jadi hak diterima dalam kitab-kitab hadis ni tidak hak ni. Supaya juga qadariyah ni. Bukan hak kita maklum dalam kitab firaq tu, iaitu qadar. Maknanya qadar ni takdir, qadar. Puak-puak ni dia tidak percaya kepada takdir. Kita sendiri yang menentukan takdir kita, nasib kita, bukan Allah. Tak percaya kepada takdir lah. Maknanya salah satu rukun iman tu tak percaya. Hak tu puak-puak qadariyah, hak kita baca, hak kita dapati dalam kitab-kitab firaq, dalam kitab-kitab ni lah, puak-puak yang mendakwa Islam. Hak tu memanglah sesat, tak kena hak tu. Dia ada salah lagi qadariyah. Sebab Murji'ah juga. Sebab tu Imam Abu Hanifah pun kata Murji'ah. Tapi Murji'ah tu Murji'ah hak sesat. Imam Bukhari duk tolak ni kau. Dah lain. Cuma ada sedikit keserupaan. Dan keserupaan itu bukan dari semua sudut, hanya dari satu sudut, satu dua sudut saja. Itu pun bukan dalam perkara besar. Misal hak ni qadar, satu lagi bukan dengan makna tidak percaya kepada takdir. Percaya kepada takdir, cumanya Allah SWT buat ni misal benda ni khasiat dia ke ni, benda ni khasiat dia ke ni. Jadi khasiat tu ada pada benda tu lah dia kata. Tu dia. Setara tu pada peringkat tu orang panggil qadariyah tu. Ada pada benda tu. Ni khasiat ni ubat ni, kita kata ubat gani ni. Khasiat dia ke ni. Ni akar kayu ni, khasiat dia ke ni. Hak ni ada vitamin ke ni.
vitamin tu Tuhan bubuh dalam tu. Gitu. Tapi Allah juga yang bubuh, bukan jadi sendiri. Allah juga yang bubuh. Patut bila kita makan, benda tu lah yang memberi vitamin kepada kita, yang memberi kesegaran kepada kita, benda tu lah. Tapi benda tu Allah yang bagi. Bila Allah nak tarik, tak sesuai bekas, tak sesuai berkesan, boleh juga, dia kata. Tetapi ada situ tu qadariyah tu, setara tu. Mengikut ni satu golongan yang lain. Sebab kalau Asy'ariyah, dia tidak kata gitu. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kuasa, kita kata yang memberi kuasa ataupun memberi kelebihan khasiat, kalau kita katakan pada benda-benda tadi, Allah SWT yang bagi. Benda tu tak ada gapo. Allah SWT bila kita makan, dia beri pada ketika dia yang mengenyangkan, bukan nasi. Sifat mengenyangkan tidak ada pada nasi kecuali Allah SWT nak. Ketika kita makan tu dia nak, ketika tu kenyang. Kalau tidak tak. Mana Allah SWT berlaku. Cuma zahir yang nampak. Tu tidak qadariyah. Kalau hak kata nasi itulah yang mengenyangkan. Allah SWT lah mengenyangkan, tapi sudah jadi sifat dia. Kalau Allah SWT tak sifat kenyang, boleh juga. Mu'tazilah kata lagu mana? Hak qadariyah, hak tak salah ni. Dia kata nasi itu sendiri. Allah SWT tak ada kena mengena, tak ada kuasa Allah SWT. Mesti mengenyangkan nasi tu, ke mana-mana. Tu Mu'tazilah. Qadariyah hak salah tu. Mana dia kata nasi tu sendiri yang mengenyangkan. Dia pun kata Allah SWT juga yang bui itu mengenyangkan itu. Tapi bila Allah SWT bubuh dalam dia tu, kira-kiranya bubuh dalam dia tu, dia tak ada kena mengena, tak cara dah. Lepas pada tu mesti mengenyangkan nasi ni. Kecuali kalau ada sebab lain, dia ada nyakit jadi tak kenyang, itu lainlah cerita. Tapi sifat mengenyangkan tu, tu bukan Allah SWT. Tu kata Mu'tazilah. Lagu tu salah lah dia. Salah lah tu. Qadariyah hak saat ni dah tidak sampai ke situ. Allah SWT bubuh sifat mengenyangkan dalam nasi tu. Gitu. Kita makan nasi lah mengenyangkan. Tetapi kalau Allah SWT nak buat sifat mengenyang, boleh. Maknanya bergantung pada kehendak Allah SWT juga pakai su. Bukan kata putus. Ada pun hak ni pula, dia kata tak ada ke satu nasi. Tak ada ke satu nasi. Baiklah Ustaz, banding ya. Seorang tu sakit kepala. Sakit kepala, dia ambil Panadol 2 biji sebulan. Allah. Dia kata nasib baik ada Panadol kata dia. Nak ke mana tu? Dia kata sekat tu ya. Dia gini. Kalau mengikut hak ni, hak kata taksir tidak qadariyah ni, dia kata Allah SWT yang menyembuhkan. Hak tu sebab saja. Sebab apa dalam Quran dia sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan. Tapi nak sembuh tu melalui ubat kan? Sebab saja. Yang menyembuhkan Allah. Sebab dalam Quran sebut Allah yang menyembuhkan. Kalau kita kata ubat tu salah, jadi Mu'tazilah. Dia tadi pasal dia kata nasib baik ada Panadol, dia tidak. Dah lah, kalau dari segi kecek tu kadang-kadang tak apa, dari segi boleh lah. I'tiqad dalam hati tu lagu mana. Tapi kalau orang tu kata memanglah kuasa tu ada, Tuhan bui, Tuhan juga bui dalam ubat tu. Bila kita makan ubat tu lah, dengan kuasa ubat tu lah. Tapi Allah SWT tetap ada kaitan. Kalau dia tak sibui, boleh tak sembuh, tak sembuh juga. Dia percaya lagu tu juga. Cumanya kuasa tu sudah ada dalam ubat. Allah sudah letak situ. Boleh kalau kita kata kita yakin dengan ubat tu kita boleh sembuh. Kita yakin pada ubat. Tak boleh. Dengan i'tiqad tak boleh. Kena Allah. Allah yang menyembuhkan kita. Tapi puak-puak qadarin dia kata ubat lah. Tapi ubat tu Allah SWT juga bui. Kalau Allah SWT tak save itu, tak jadi juga. Cumanya tidak kata Allah SWT yang menyembuhkan, yang bui jadi siar tu. Allah SWT tak ada kait dengan ubat tu. Tak. Dia lebih kait dengan ubat tu. Nasi tu yang mengenyangkan kita. Tapi nasi tu Allah SWT juga buat. Tetap ada hubungan juga dengan Allah SWT. Tidak kata putus. Macam Mu'tazilah dia putus. Sikit ya beza. Sikit sangat tu. Beza tu. Jadi setara tu yang Qadariyah ni bukan dia nak pergi kata takdir. Tak.
Kalau orang kata Qadariyah ni maksud dia menafikan kata dia tak betul tu. Hak ni setara tu. Setara tu ramai sebenarnya ulama faham lagu tu. Ulama-ulama dalam Maturidiyah faham lagu tu. Ulama-ulama hadis ramai faham lagu tu. Ada khasiat dia. Kerana khasiat dia itulah kita naknya. Tapi khasiat dia tu Allah SWT bubuh. Tapi tidak putus. Bukan maknanya 100% khasiat dia tu terjamin. Dah. Boleh jadi Allah SWT boleh buat. Tapi kita boleh yakin kan benda ni ginilah akan jadi ginilah. Sebab tu kita beli, kita cari. Sebab kita yakin ada khasiat. Bukan dalam keadaan tidak yakin. Sebab itulah orang kritik Asy'ariyah, di antara orang kritik Asy'ariyah dia kata macam kita tak boleh yakinlah benda ni mengenyangkan. Nasi ni kita tak boleh beli dengan niat dia tu mengenyangkan. Kita kena ingat sama Allah sama. Hak ni zahir saja, sebab saja. Hak sebenarnya yang mengenyangkan Allah bukan nasi. Dia pergi situ. Bapanya kita makan nasi tu. Nasi lah kenyang, kita makan nasi. Nasi kenyang. Sebab nasi lah kita kata. Pada hakikatnya dia tidak ada beza sangat. Hakikatnya waktu pun sebab juga dia. Sebab juga. Cumanya setara tu cuba tengok. Qadari dah. Maksud tu. Maknanya dengan Tuhan dia bergantung benar lah. Oh ya, ahli. Ahli sunnah tu Allah. Allah sama. Gitu. Jadi maknanya bagi ni Asy'ariyahnya Allah SWT yang mengenyangkan pada nasi. Nasi tu sahih saja. Sama-sama. Sifat mengenyang tu bukan sifat mutlak dia. Tak. Bukan sifat duduk situ. Kekal. Tak. Allah SWT boleh. Gitu. Begitu juga hak lain-lain. Luk misalnya luk pisah ke apa hak Nabi Ibrahim tak luk. Allah SWT tak nak walaupun cukup dah sebab. Tu dia orang kata tu lah. Tengok Nabi Ibrahim. Cukup dah sebab. Pisah saja, bukan pisah rupa. Lepas tu tekak ni memang tempat luk. Tak luk. Allah SWT tidak nak. Sebab tu kita kata dah, kata dia. Hak ni tak ada apa Allah SWT sebenarnya. Kalau aku tu tidak qadari. Tidak qadari. Kalau kata pisah ni tak boleh. Kena beringat. Kena beringat pisah. Memang pun kita beringat, tapi dari segi etikad tu tak boleh kata. Sebab maknanya kalau kita ikut ni lagilah halus maknanya. Lagilah halus dan pas kesuk pas rapak tu kita yakin lagi dengan Allah. Boleh berubah lagi keadaan. Tapi kalau kita qadari ni agak-agak tak berapa kemah tu. Tak berapa kemah tu. Sebab apa daripada awal lagi kita berasa ubat ni bergantung sangat dengan ubat tu. Kadang-kadang kalau tak kena ubat kita pun jadi lemah semangat. Tak kena tu. Tapi kalau kita dengan Allah sama-sama bila-bila pun Allah tak ada ubat pun. Boleh siap. Dia kuat semangat. Tu bagus. Dari segi tu bagus. Sebab itulah dari segi ni dia lebih kemahnya hak tu lah, hak sunnah tu. Allah sebenarnya. Gitulah. Jadi hak ni setara tu ya sebenarnya. Setara tu ya. Hak setara tu tak apa lagi. Tapi nak ayat ulama dulu sebut dah qadari. Nampak bau sikit, bayar sikit pun tak boleh tu. Tapi dia ni makna seorang yang memang amalan kuat. Bini dia menceritakan dia ni kalau lapu tengah malam kan, gelisah tu, sibuk. Gelisah benar. Apa? Bini dia tanya, apa gitu mon? Dia kata setiap kali kalau lapu dia tengok dalam kubur katanya. Dia tengok lagu mana lah dalam kubur. Hak tu jadi gelisah tu. Itu ni boleh pasal lagi mampu pun dah. Boleh pasal lagi ambil nak gesek kau gapo kau kita kata dah. Nyalakan semula tu. Mari lapu semula mari pula. Hak ni dalam kubur lagu mana? Tu dia. Dia tak hak tu yang jadi menyebabkan dia ni gelisah. Jadi orang ni kalau setara ni keadaan hidup dia, kalau ada sikit-sikit perbezaan tu, bagi Imam Bukhari tak jadi masalah. Orang ni dia takut Tuhan ni. Orang ni mana dia tidak akan buat konsep agama ni. Kalau dia hadis-hadis dia takut Tuhan ni, orang lagu ni. Kita kena tengok latar belakang dia tu, lagu mana, orang setara mana. Kalau adalah perbezaan sikit dengan kita boleh lupakan hal tu. Sepatutnya kita kena lupakan. Kita nak suruh orang ni serupa belaka, payah.
Sebab tu kita tengok sini sikap terbuka ulama-ulama kita ni, tokoh-tokoh hadis ni. Dia lupakan benda tu. Tengok hak mana amalan Islam dia tu lagu mana. Kalau setara ni orang takut Tuhan, takut kemati ni, dia tak akan buat tak tu kalau. Terutamanya hadis ni. Gitulah. Dia selalu berkata, laitana nanju la alaina wala lana. Aduhai, kata dia, kalau kita ni boleh selamat dengan kelip modal tak apa dah. Tak ada lebih, tak ada kurang, tak apa dah. Setara tu ya dia harap. Padahal dia ni setara mana orang, tapi dia kata setara tu. Sayyidina Umar pun kata lagu tu. Betul dah dia dewasa. Kalau sekiranya dia ni balik modal. Balik modal ni maknanya nak kata rugi pun tidak, untung pun tidak. Sepoh dulu. Sekarang tu pun tak apa, dia muncul dah. Itu Hisham Ad-Dastuwai. Syu'bah kata, dia kata, aku kata tak berani nak kata. Kalau tengok dari segi zahir ni, mana seseorang tu kalau dia mengaji hadis ni kerana Allah sungguh, kecuali Hisham, kata dia. Pada pandangan dia, Hisham ni hadis kerana Allah. Tapi Hisham sendiri kata, dia kata ke dia, aku tak berani nak kata dia. Setiap kali aku pergi ngaji ni, aku pergi ngaji hadis ni kerana Allah ke tidak. Dia sendiri pula kata. Mana nak royak ikhlas bagi dia tu halus benar. Ikhlas ni. Kerana Allah ni setara mana tak tahu. Setara Syu'bah tu kata, dia kata, nak cari orang kita nak yakin dia, kalau dia Hisham dia yakin. Dia yakin dah pada pandangan dia. Hisham tu sendiri dia kata, aku tak berani nak kata. Jadi apa dia cari hadis ni kerana apa? Tapi kadang-kadang orang tinggi ni dia kecek, kita berasa dia kurang, sebenarnya tidak, dia penilaian ikhlas dia tu lain daripada kita. Kita kata setara ni ikhlas dah, dia tak lagi, tak ikhlas lagi setara ni. Gitu ya, jadi beza tu. Lepas tu kita pergi kepada Qatadah. Ni untuk guru dia, tak apalah tu. Kita sudah jumpa dah, dan Anas tu pun kita sudah jumpa dah. Disebutkan di sini dalam hadis ini akan keluar daripada neraka orang yang mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah saja ke? Bukan Muhammad Rasulullah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hak ni orang panggil tajuk dia. Seperti kita kata, kita sudah baca dah tadi qul huwallah. Mana qul huwallah saja? Gitu. Semua sekali lah. Surah Ikhlas tu maksudnya. Tadi dia tu Iman, dia baca ke dia dalam rakaat yang pertama, dia baca kuliah. Kuliah saja, kuliah gitu. Okey, lagu tu ni pun lagu tu juga kira maklum lah. Maksudnya mengucap. Ada syahadah orang tu ada syahadah. Akan keluar daripada neraka orang yang mengucap la ilaha illallah dalam keadaan di dalam hatinya ada seberat syairah, satu biji bali min khair, kebaikan. Lepas tu yang kedua pula sebesar apa ni biji ni apa dia ni burrah jagung. Apa ni bur ni bukan jagung, gandum. Gandum. Dan akan keluar daripada neraka orang yang mengucap la ilaha illallah dalam keadaan dalam hatinya ada seberat, ada riwayat zurah. Kalau zurah maknanya jagung. Zurah. Tetapi itu tidak tepat mengikut ulama. Dia kata tashif. Tashif ni salah barislah. Hak sebetulnya zarrah, seberat zarrah. Kalau halus benar. Jadi zarrah tu apa? Kalau hak Bali tu tahu dah. Gandum tu pun tahu dah. Kalau zarrah makna dianya macam-macam yang diberikan oleh ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan hak temak boleh timbang, hak paling kat ingat sekali dalam timbangan. Gapo dia? Hak tu lah zarrah. Hak kalau kita nak ni timbang paling kat ingat. Alat penimbang hak paling halus, paling kat ingat. Gapo dia? Hak tu lah zarrah. Ada yang mengatakan zarrah ni maksudnya debu. Kalau kita tepuk tangan tu, kita itu di tempat tanah ni, tanah,
berdebu, lepas tu kita tepuk tangan. Sebab kita nampak kena cahaya matahari tu. Halus-halus. Hak tu zarrah. Dia kata. Ada yang mengatakan zarrah ni anak semut hak sangat halus. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan zarrah maknanya atom. Atom, sebesar atom. Hak tu. Tak apalah mana-mana nak ayatnya halus benar. Tapi bagi orang yang mengatakan zurah, dia kata lebih sesuai, kata dia. Walaupun hak lain kata itu tashif, silap baris, tapi ada kata tidak. Sebab apa mula-mula sebut syairah. Syairah ni biji bali ni dia kecil lagi daripada biji gandum. Mana daripada kecil kau besar. Menasabahlah kalau zurah. Hak akhir itu maknanya jagung. Sebab daripada kecil kau besar. Tapi kalau kita kata ni kecil, lepas tu tengah tu lebih besar, lepas tu ni kecil sekali, nampak tidak berapa teratur, kata dia. Kok mana-mana pun nak cerita di sini kecil lah. Min khair. Jadi khair tu apa dia? Khair ini biasanya kalau dalam istilah ni Quran dan hadis ini maknanya amalan. Amalan itu makna khair. Tapi di sini Imam Bukhari pakai khair dengan makna iman. Sebab itulah dia mari mutaba'ah. Aban itu. Qala Abu Abdullah qala Aban haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min iman. Jadi min khair itu seberat seberat biji bali min khair. Tempat min khair itu min iman. Seberat biji bali iman. Seberat biji gandum iman. Seberat zarah iman. Tempat min khair itu iman. Dalam riwayat hak satu lagi, riwayat Aban daripada Qatadah. Tapi riwayat Hisham min khair. Min khair. Maknanya disebutkan di sini min khair. Makna Imam Bukhari nak cerita khair ini amalan. Ini menunjukkan amalan ini adalah sebahagian daripada iman. Sebab apa? Dalam riwayat lain disebut iman. Jadi amalan dengan iman ini hak tula je, kata dia, berdasarkan hadis ini. Sebab dalam hadis disebut khair. Khair ini biasanya hak kita faham makna amalan. Padahal dalam riwayat lain disebut iman. Mana iman dengan amal ni hak tula. Hak tu Imam Bukhari nak ayatnya. Benda tula. Jadi tak kena sekali orang kata iman ini semata-mata kepercayaan dalam hati, bukan amalan. Tak kena. Sebab Murji'ah tu kata. Tak kena. Tengok sini, Nabi SAW kata khair, amalan. Padahal maksud dia iman. Dalam hadis yang lain. Hak tu, hak bawah tu. Jadi iman ni hak kecil sekali ni, kecil lagu mana? Kecil lagu mana? Sebab kita kena ingat tadi Imam Bukhari buat hadis ni, mari hadis ni di bawah tajuk yang kita bahas dah tadi. Jadi iman tu lebih kurang dari segi mu'man bihi, dari segi benda yang dipercayai itu. Perkara yang dipercayai itu ada lebih, ada kurang. Kalau seseorang tu dia percaya ni, kalau kita nak banding kecil sangat, tak nampak tu mana, sebesar zarah, percaya. Kalau kita nak banding dengan benda lah, benda yang boleh ditimbang, ataupun sebesar biji bali, makna hak tu pun keluar dah daripada neraka. Keluar dah daripada neraka. Padahal tidak banyak. Kalau kita nak kata biji gandum lebih besar, hak ni kalau kata jagung, kalau kata lain lagi lebih besar. Maknanya besar kecil pun ini menyebabkan seseorang tu keluar daripada neraka. Sekecil-kecil iman, maknanya dari segi hak dia percaya, dia tidak, pada masa tu kita kata sahabat lah, dia tidak percaya lagi sembahyang 5 waktu dia wajib, tak percaya lagi haji ni rukun, tak percaya lagi zakat ni gini-gini. Sebab hak ni semua ni Madinah baru ada. Semasa di Mekah berapa ramai hak mati dah. Jadi situlah, mana dari segi apa yang dipercayainya tu kecil, sedikit, tidak banyak. Tapi hak ni tak masuk ke dalam syurga? Masuk syurga juga. Masuk syurga juga. Bukan kerana bilangan tu yang dipercayai tu, jadi tidak masuk syurga dak. Hak tu hak. Satu. Yang keduanya, dia nak cerita di sini, kalau iman itu ada, iman itu ada, dan iman itu hak dalam hati, hak tu hak asas dia. Dan kalau tak ada buat, amalan ni tak ada gapo, dia anggota ni tak ada buat lagi, lidah pun tak kata lagi, hak hati tu pun amalan dah tu.
hati tu. Dulu kan kita sudah jumpa ada banyak bab Imam Bukhari buat mari dah. Tapi Tuhan kira apa yang diusahakan oleh hati kamu. Jadi hati ni boleh usaha juga hati. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tuhan mengambil salah hak yang diusahakan oleh hati kamu. Mana hati ni pun ada usaha juga, ada amal juga. Di antara amal hatinya dia pilih nak Islam. Pilih Allah dan Rasul. Dia pilih hak tu. Dia pilih hak tu. Jadi bila dia pilih hak tu, maknanya dia sudah ada amal tu. Hak ni lah yang digambarkan di sini, seberak Bali, seberak gitu gini. Ialah kalau kita nak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada apa? Kalau nak banding dengan dunia ni, seluar-luar dunia ni macam-macam ada. Dia dengan rumahnya, dengan bukitnya, dengan lautnya, dengan sungainya, dengan pasirnya, dengan gapo. La ilaha illallah tu nak duduk mana? Dalam seluar-luar alam semesta. Tidakkah mungkin seberak biji bali saja nampaknya kalau nak banding dengan hak sebesar-besar alam ni? Tidakkah seberak zarah saja? Tidakkah seberak biji gandum saja kalau nak bandingkan dengan sebesar-besar alam Allah SWT buat ni? Dah tak nyata pun. Tak nyata pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk syurga. Nabi SAW kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dan kalau orang tu kafir, dia masuk Islam tak ada galai. Dan ngucap masuk syurga. Ada gap kalau kita nak kira? Tak nyata pun. Tak nyata pun bekas dia. Kalau kata semaya, dah juga semaya kita kata. Kita pergi kecil lagi, tak ada ngucap pun, tapi hati dia sudah gitu. Dalam dunia orang pergi tanam di kubur orang kafir dah. Dijerak kita kata dah pergi tanam situ. Tapi di sisi Allah dia ahli syurga. Sebab dia sudah terima dah hati tu, sudah buat dah hati dia. Walaupun tak ada buat salah tu, tak ada ucap pun. Tengok. Kecil benar lah tu. Nak banding dengan alam Allah SWT buat ni, kecil benar. Tapi hak kecil tu menjadi sebab kepada keluar daripada neraka. Kalau katakanlah seseorang itu masuk neraka dengan sebab amalan dia hak lain tak boleh, tapi ada hak tu. Iman tu ada. Mana kecil lah orang tak nampak tu. Dia akhirnya akan keluar juga daripada neraka. Nak ceritanya nak keluar daripada neraka, dia kena ada hak tu. Ada hak lain, hak jahat hak lain pun dia akan keluar juga akhirnya. Bukan bermakna di sini dia masuk syurga selalu, semuanya, semua mana mengucap masuk syurga. Tidak nak ayat tu sini. Nak ayatnya kelebihan la ilaha illallah tu. Kalau orang tu ada belah mana-mana masuk neraka pun lama, belah mana pun, akhirnya dia akan keluar juga bila ada la ilaha illallah. Sebab apa Imam Bukhari nak ayat di sini? La ilaha illallah tu pun kerja dah tu, amal dah tu. Jadi kalau amal ni ada sikit pun, dia akan memberi kesan. Memberi kesan. Jadi kalau kata tak ada memberi kesan, tu tak kena tu. Tapi Imam Bukhari buat mari min khair. Asas dia, hadis asas dia ni, dia tidak amari min iman. Apa dia tak amari tu? Kalau dak kira hak lebih sesuai dengan tajuk dia ni, hak iman tu lah, hak Aban tu, riwayat Aban tu. Qala Aban haddatsana Qatadah. Kan nak kira Aban pun ambil daripada Qatadah juga. Bukan Hisham saja ambil daripada Qatadah. Apa hak ni dia tidak jadikan asas. Hak ni dia sebut sebagai mutabi' saja. Ni sebagai mutaba'ah orang panggil. Aban ni jadi mutabi' kepada Hisham. Mutabi' ni mana perawi tu dia meriwayatkan hadis serupa dengan orang lain daripada sahabat yang sama. Ujung dia sahabat sama. Cuma adalah beza sikit-sikit. Hak beza sini dia kata min iman. Imam Bukhari nak ayatnya iman tu bertambah dan kurang, bukan khair tu bertambah dan kurang tak. Tapi dia amari hadis hak utama dia nya, hak cukup sanad dia nya, iaitu hak Hisham tu. Apa? Sedangkan situ tak ada sebut min iman, min khair je. Kalau nak kira lebih sesuai hak ni lah. Apa? Jadi sebab tu kata Imam Bukhari dia ada cara dia sendiri. Yang pertama, kerana di antara dua perawi ini dia ada beza. Hisham lebih tinggi kedudukannya nak banding dengan Aban. Lebih kemah. Mana ulama-ulama hadis kata dia lebih kemah.
Sebab itu Imam Bukhari mengutamakan riwayat dia untuk dimasukkan dalam musnad dia tu. Hadatsana cukup tu. Sebab dia ni lebih, kedudukan dia lebih tinggi, lebih kemah. Satu maksud Imam Bukhari. Yang kedua, maksud dia yang apa dia? Iaitu sebab dalam riwayat Hisham ni dia sebut min khair. Dan min khair di sini maksudnya iman. Sebab hak tak nampak gapo satu ni, hak kecil sangat ni gapo kalau amalannya nampak. Amalan zahir dengan anggota ni nampak. Hak ni amalan hati ni, hak orang tak nampak ni, halus gini mo ni. Lagu tu disebut khair amalan. Amalan itu maksudnya iman di sini ni. Imam Bukhari nak ayatnya iman di sini. Tapi dia sebut khair. Nak rayaknya pentingnya amalan itu. Nabi SAW pun sebut min khair. Dalam riwayat lebih tingginya min khair. Walaupun ada riwayat min iman. Ini sebagai menjelaskan apa maksud min khair itu. Iman lah maksudnya. Jadi lebih kuat untuk menolak puak-puak murjiah tu. Kalau dia mari riwayat Hisham ni, hak min khair ni. Sebab mereka itu menafikan amalan. Kalau kata min iman, mereka tu kata kita apa tu lah, kita kata kita percaya dah tu. Memang iman tu kita percaya. Orang Islam ni ada iman cukup, dia akan masuk syurga. Hak tu kita terima dah. Hak kita tak terimanya min khair ni. Sebab tu Imam Bukhari mengutamakan ni dia buat marah ni. Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang Imam Bukhari buat marah aban? Dia nak ayatnya Qatadah ni perawi kita ni atas pada Hisham tu Qatadah. Dalam riwayat Hisham haddatsana Qatadah an Anas. Tapi dalam riwayat Aban haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas. Tu beza dia. Maknanya Qatadah ni semua orang maklum dia mudallis. Tu dalam istilah hadis. Mudallis ni kadang-kadang dia tidak royak hak sebenarnya dia ambil daripada siapa dia. Misalnya sini Qatadah an Anas, kalau dari segi istilah hadis ni boleh jadi tidak salah kalau dia ambil daripada orang lain tu ambil daripada Anas. Boleh, betul. Mana kalau kata an Anas gini, boleh jadi berlaku. Dan oleh kerana mudallis ni tak sedap lah, boleh jadi hak dia buat tu siapa dia. Boleh jadi orang tak kemah. Kalau orang tak kemah jadi dhaif lah hadis tu. Sedangkan riwayat ini dia riwayat secara an Anas. An itu kata ada an. Bila an Anas. Seorang mudallis, dia pasal susuk puca lagu ni, dia tak royak siapa dia, hak sebenar royak dia ambil hak atas pada tu. Bahaya. Bahaya. Boleh jadi dia riwayat ni sanad ini tidak bersambung, putus. Bila putus dhaif. Jadi boleh jadi orang pertikaikan riwayat Bukhari ni. Ni kan Qatadah ni mudallis, apa ya dia ambil ni daripada Qatadah ni secara an-anah riwayat dia. Imam Bukhari nak ayat dak. Hak ni hadis ni jelas. Qatadah dengar sendiri daripada Anas. Anas riwayat ke dia, bukan melalui orang lain. Buktinya kita tengok riwayat Aban. Haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas. Maknanya Qatadah jelas dengar daripada Anas. Bukan dia dengar daripada orang lain. Tu tujuan Imam Bukhari buat mari situ. Kalau tak mari ni boleh jadi kita kata hadis ini riwayat secara an-anah, hadis ini putus, munqati'. Sebab dia mudallis, tak kemah ni cara Bukhari ni. Sebab itu Imam Bukhari buat mari. Dia nak tapung hak tu lah. Lepas tu Aban ni orang molek juga. Cumanya kurang sikit pada Anas. Jadi untuk kita mengambil kira tambahan dia tu ataupun perbezaan riwayat dia dengan Hisham, kita boleh ambil kira. Sebab apa? Dia pun orang kemah juga, bukan orang lelaki-lelaki. Cumanya Imam Bukhari tak amari hak dia tu sebagai asas sebab tadi lah. Sebab Hisham lebih tinggi kedudukannya. Itu yang pertama. Yang kedua sebab min khair dalam riwayat tu. Dia nak tolak murjiah tu. Baru nyata, baru jelas untuk nak tolak murjiah tu kalau kata min khair. Kalau kata min iman tak jelas sebab pokok murjiah kata hak tu kita terima. Gitu. Jadi kesimpulannya dalam hadis ini ada lebih kurang lah iman ini. Apa yang dia masuk neraka dulu, walaupun akhir dia tu keluar dengan sebab ada iman. Iman tu hak kurang lah. Sebab tu yang lambat tu. Adakah semua orang dia masuk neraka dulu dalam keadaan ada iman? Tidak. Iman hak lagu mana hak masuk surga selalu tu tak masuk neraka. Iman yang sempurna lah. Tu Imam Bukhari nak ayatnya. Iman yang sempurna.
Jadi kalau iman yang kurang, jadi lagu ni lah. Walaupun kita kata keluar juga daripada neraka, tetapi lambat lah. Lambat. Jadi iman kalau sempurna, iman hak lebih, hak tu masuk syurga lah, tak masuk neraka. Dan iman tu jadi lebih dengan sebab apa? Dengan sebab khair lah, kebaikan yang orang tu buat, kebajikan, amalan yang orang tu buat. Situ duduknya. Sebab kalau nak kira iman tu dari segi apa yang dipercayai, serupa je. Hak beza ke dia? Amalan. Hak lain serupa, yang dipercayai sebanyak tu. Misalnya kita kena percaya ada makhluk Allah SWT, nama malaikat tu gini. Semua percaya lagu tu berlaku. Hak berbezanya amalan. Seperti kita kata tadi lah, amalan tu yang berbeza. Jadi kerana amalan itulah orang ni tak masuk neraka langsung, masuk syurga tu. Masuk syurga pun istimewa kerana amalan. Dan sekurang-kurang amalan tu amalan hati. Amalan hati, iaitu dia beriman. Ada hak sekurang-kurang ni pun dia tidak kekal dalam neraka juga, akan keluar juga. Tu Imam Bukhari. Nampaknya kena sekat tu dulu. Hak ni tak ada dah. Yang kedua ni, hadis ni kita kena sambung, insya-Allah minggu depan. Hanya setakat tu dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, penjelasan yang begitu jelas dan nyata berhubung dengan kedudukan iman kita ni. Jadi walaupun dengar hadis ni sedap, nampak hadis ni mana akhir masuk syurga juga, kalau boleh kita tak say dah, tapi dikaji dulu masuk lokak pun tak say dah kalau boleh. Bila pun hadis ni ayat maknanya orang Islam masuk syurga belaka, tapi kalau boleh tak say